Okay, so kita akan start dengan kelas kita hari ni. Okay, so kita akan start dengan lab yang kedua hari ni ya. Okay, so apa yang kita akan buat hari ni? Okay, so yang ni perancangan makmal kita. Okay, so saya akan cerita apa tu BIOS. Okay, pemasangan visual machine dan sistem operasi. Okay, jenis-jenis sistem operasi dan juga lab kedua kita pemasangan Windows 7 dan Linux. Okay. Okay, so kita start Okay, kalau siapa-siapa yang ada masalah nanti untuk nak tengok video-video ni, okay, ataupun masa Gmail ni tak apa. Nanti saya share video skrin saya dalam YouTube. So tak ada masalah ni ya. So nak tengok high definition ni, Full HD punya gambar ni, tengok dalam YouTube ni. Okay, so kita start. Okay, so saya start apa tu BIOS . So BIOS. Okay, sewaktu kamu nak start komputer ni Okay, basically BIOS ni apa maksud dia Okay, BIOS ni bermaksud Basic Input Output System, iaitu yang ni dia satu application untuk motherboard kamu. Okay, so semasa komputer kamu dihidupkan, komputer kamu, so chip ni yang akan mengawal dan mengatur semua kamu punya input output komponen kamu. Okay, so BIOS ni so disimpan dalam memori ingatan kekal iaitu ROM. Okay, random read only memory. Okay, ingatan kekal So kalau katakan kamu off komputer pun, ingatan memori tu memori BIOS ni tetap ada sebab kita ada bateri CMOS di atas board kita. Okey, apa kerja CMOS? Okey, apa kerja BIOS ni? Okey, kerja BIOS ni adalah untuk menyemak perkakasan kamu supaya dalam keadaan baik. Okey, so macam contoh dalam kalau kamu tengok dekat saya punya gambar ni. Okey, yang ni salah satu waktu kamu on saja komputer. Kalau macam komputer dulu ni dia akan baca ke semua IO kamu. Okey, input output kamu. Sama ada hard disk kamu ke, DVD ROM kamu ke. Okey, dia akan papar dekat sini. Okey. So macam sekarang kita dah tak ada dah paparan macam ni sebab komputer dia buat processing komputer terlalu laju. So memang tak ada dah yang mesej ni. Kecuali katakanlah orang kata bermasalah baru dia akan keluar mesej apa-apa. Okay, macam contoh jika kalau kamu nak akses ke BIOS, okay, ke atas motherboard kamu okay, so kamu kena tekan tekan kunci delete atau F2 atau F yang lain ikut manufacturer yang tersebut. Okay, so waktu kalau macam contoh katakan jika kamu nak akses ke BIOS ni, okay, so dia akan tulis macam satu message dekat kamu punya screen. Nak minta kamu nak enter ke BIOS ke ataupun ke boot. Okay, tu cara nak enter BIOS. Okay, so apa yang ada dalam BIOS ni? Okay, so selain daripada nak check kamu punya input output dan input output device kamu dan juga keadaan motherboard kamu, okay, so kita boleh juga tetapkan kita punya setting motherboard kita kepada macam contohnya kelajuan dia ke, okay, nak guna cara performance ke ataupun high performance ke, kita boleh setting dalam BIOS. Okay, so kalau katakan kalau nak contoh kita nak ubah kita punya boot order pun boleh. Macam contohnya sebelum saya nak install OS, okay, so boot order, okay, boot order tu bermaksud waktu mana hardware kita nak baca dulu. Macam contoh kalau kamu tengok kat sini, okay, macam contoh kat sini, okay, yang ni adalah dia punya dia punya order untuk motherboard yang komponen yang connect kepada motherboard. Macam contohnya IDE Primary Master, okay, Secondary Master,
Okey, yang ni contohnya ni untuk motherboard yang design lama. Okey. So untuk board ordernya ni dia ada dia punya setting lain pula. Okey. So kalau macam yang ni kalau macam contoh yang ni menu yang jenis lamanya. Okey, kalau yang menu yang jenis barunya dia berbeza sikit tapi kebanyakannya semua sama saja. Okey, macam contoh kita nak setting board order tu kita boleh masuk terus tanpa tanpa masuk ke BIOS pun boleh juga. Okey, dia ada dalam apa? Sewaktu kita nak on komputer tu dia minta kita nak access ke boot ke mana. Okey. Macam contohnya kalau kita saya nak masukkan apa nak install Windows. So saya nak access ke USB. So kita masuk tekan macam contoh kalau macam laptop saya ni jika saya nak access buat installation Windows daripada USB, okay, saya tekan F12 untuk masuk boot punya menu, boot order punya menu. Okey, baru boleh saya on kepada saya punya USB dan baru boleh run untuk installation. Okey, selain daripada tu, okey, kita boleh juga buat overclocking. Okey, untuk atas prosesor kita. Okey, yang ni melalui BIOS. Ada setengah motherboard juga, okey, dia bagi overclock di atas dalam Windows. Okey, so kita boleh setting kita punya speed prosesor kita. Kalau katakan prosesor kita speed daripada uh, factory default, okey, factory default okey, macam contoh factory default dia bagi 2.5 GHz. Kalau kita nak overclock menjadi 3.0 ke 3.5 boleh, kita boleh set up. Okey, dalam apa BIOS dalam BIOS punya setting. Okey, yang seterusnya Okey, so semasa kamu nak setting BIOS ni, okey, make sure kena ada manual boot. Okey, untuk manual boot kena ada. So kalau yang tak biasa buat, so tak perlu. Kebanyakan user macam kita user biasa, okey, macam kita user biasa ni selalunya kita pakai default terus sistem komputer terus kita. On je komputer, kita pakai ready terus. So tak perlu pening-pening fikirkan setting untuk ke atas kita punya BIOS system kita. Okey, katakanlah kalau katakanlah kita punya sewaktu kita setting BIOS kita ni, okey, jika kalau katakan tersilap, so kita boleh reset kita punya kepada reset kita BIOS kita kepada factory default ataupun kita boleh cabut bateri CMOS dalam beberapa minit untuk reset semula kita punya sistem motherboard kita. Okey. So, dekat sini ada ditulis sebab apa perlu cabut sebab apa perlu reset atau cabut bateri CMOS ni atau bateri BIOS ni. Okey, jika kalau katakan kamu terlupa BIOS punya password. Okey, terlupa setting. Okey, komputer kamu sangkut ke ataupun disebabkan overclock. Okey, setting yang tak sesuai. Okey, itu bermaksud kalau katakan nak cabut BIOS. Okey, macam contohnya saya tak boleh apa? Saya dalam apa? Untuk lab hari ni saya tak boleh nak buat demo dalam apa? Dalam BIOS system kita ni. Okey, sebab kita apa? Kita nak kalau katakan saya nak buat demo BIOS setting ni, okey saya kena shutdown komputer saya, so internet saya akan terputus. So saya tak boleh macam tu. Okey. Okey, so untuk BIOS ni tak apa saya cerita saja. Okey, kalau katakan kalau kamu nak tahu lebih lanjut ni boleh rujuk dalam mana-mana link dalam apa? Dalam YouTube kamu boleh search kat situ. Okey. Okey, so untuk untuk lab kita hari ni so kita akan gunakan kita Visual Machine untuk kita punya pemasangan OS. Okey. So, untuk pemasangan OS ni kita boleh anggap kita anggapkan macam apa? Sebuah komputer baru yang kita nak pasang. Okey. So, apa itu Visual Machine So, Visual Machine ni, okey. So, Visual Machine ni kita akan pasang kepada komputer yang sebenar, komputer yang on. Okey. So, untuk buat training. Okey, bukan satu OS saja kita boleh pasang, malahan boleh lebih daripada satu OS. Okey, bergantung kepada kamu punya keupayaan komputer kamu. Okey. So macam sini kita ni sebagai host. Okey, sebagai main komputer. Okey, apa kebaikan Visual Machine ni? Okey.
Okey, so dia bermaksud visual mission ni bermaksud macam sebuah perisian komputer fizikal yang lengkap. Okey, so dia akan capture kamu punya keseluruhan apa komponen hardware komputer kamu. Okey. So dia akan capture macam contohnya kamu punya processor, kamu punya USB dan RAM kamu, dia akan capture di situ. So kita boleh buat perisian tu macam apa, sebiji komputer. So kita boleh setting dia punya berapa RAM kita nak pakai, berapa core processor kita nak pakai, boleh kita set. Okey. So macam saya cakap tadi, kita boleh on komputer kita secara berserentak sekali. Okey, untuk visual machine ni, dia ada beberapa jenis dalam market ni. Okey, macam contoh kejap lagi saya akan buat demo kejap lagi. Okey, untuk buat demo untuk lab yang seterusnya ni, untuk lab yang kedua ni. Okey, saya akan pakai VisualBox. Okey, VisualBox. Okey, VisualBox ni freeware. Okey, tak ada license. Okey, tak perlu berbayar. Okey, macam VMware Workstation dan juga Workstation Player ni. Okay. So yang ni lesen yang berbayar. Okay, ni salah satu yang famous juga dulu sebelum adanya VirtualBox. Okay. So Microsoft Hyper-V. Okay, Microsoft Hyper-V ni dah ready dalam komputer. Cuma saya nak aktifkan dia, tak jumpa cara lagi. Okay. So kebanyakannya untuk lab-lab yang macam sebelum-sebelum ni pun apa, macam untuk sini-sini kamu pun saya training untuk buat installation OS. Okay, untuk installation OS saya pakai VisualBox. Lebih mudah. Okay. So kita pergi pula, kita selesai. So dah selesai dah untuk Visual Machine. Okay, nanti kamu akan nampak ada application ni apa dia. Sekejap lagi. Okay, kita masuk kepada Windows. Okay, so Windows ni so yang ni Windows yang series yang ada. Okay, daripada Windows 95, Windows XP sampailah ke Windows Server. Mungkin ada antara kamu yang baru hari ini dengar Windows Server. Okay, so macam user macam kita ni ataupun golongan pekerja yang normal biasa, selalunya kita pakai Windows 7, okay, Windows 8, Windows 10. So kebanyakan sekarang pakai Windows 10. Okay, melainkan Windows Server. Windows Server ni kebanyakannya diguna untuk buat development, untuk database, okay, untuk buat web server. Okay, selalunya yang ni company besar yang pakai Windows Server ni. Okay, untuk set up sebuah server. Okay, untuk set up sebuah server ni, okay, dia punya input boleh lebih kurang boleh beribu orang kita boleh share sistem dia. Okay. Okay, so yang ni OS yang pertama dan saya terlupa. Okay, macam contohnya Windows ni, okay, so dia ada license dia sendiri. Okay, so maksudnya sebiji komputer, kalau macam user home user, dia ada license dia. Okay, macam contoh kalau katakan kamu install Windows 10. Okay, kalau katakan kamu ada jumpa macam satu stiker dekat komputer kamu, stiker yang ada Windows tu, so yang tu dia punya nombor siri dia. Ataupun sekejap saya tunjuk dulu, saya minum masa ni. Okay. Windows license key. Okay, Windows license key Okay, Windows license key. Salah satu contohnya yang ni. Okay, Windows license key. Okay, so yang ni Windows license key. Okay, kalau tak nampak saya besarkan dulu. Okay, so ini license key dia. Okay, license key ni kalau macam contoh orang dah paparkan dekat internet ni tak boleh pakai dah. Okay, so kadang-kadang yang jenis crack ni. Okay, macam contohnya kat sini dia buat yang ni bukan yang sahnya lah. Okay, ada macam contoh yang lain, macam katakan yang
Macam contoh untuk version yang lama punya. Macam sekarang. Yang ni yang lamanya untuk Windows Vista. Okey, dia akan bagi macam satu stiker ni nak akan lekat dekat komputer kamu. Okey, dia akan lekat. So yang ni, key ni kena simpan. Okey, so macam next upgrade atau next upgrade OS kita boleh pakai semula key ni. Okey, so itu untuk Windows punya key ni. Okey, dan dia punya key ni kalau kamu nak beli yang original punya, mahal lah Windows 10 nya, Windows punya yang full version lah. Okey, kita balik semula kita punya ni. Okey, kita pergi OS yang kedua pula. Okey, untuk OS yang kedua ni, okey, yang ni adalah Linux. Okey, so OS yang kedua ni, Linux ni, yang ni adalah freeware. So, yang ni kamu boleh download sendiri daripada internet. Okey, so yang ni pun dia banyak version dia. Okey, so macam contoh yang ni ya. Okey, saya tunjuk kat sini. Okey, so Linux sampai Debian ni. Okey, so kebanyakannya ada yang saya dah try, ada yang saya dah belum. Tapi kebanyakannya fungsi dia sama saja. Okey, apa yang istimewa dia berbanding Windows ni. Okey, package dia tu yang menarik. Okey, so macam Windows kalau kamu buat installation, kamu akan dapat application Windows sahaja. Belum lagi termasuk dengan antivirus, Microsoft Office. Okey, tak termasuk yang itu. Okey, cuma sekarang macam Windows 10 ni dia ada offer untuk macam 30 hari punya trial. Okey, untuk macam Microsoft Office selepas kamu buat installation. Okey, new installation. Okey, ataupun kita boleh pakai Microsoft Office ni macam pun Google Drive. Okey, itu yang saya baru nampak benda tu. Okey, macam contohnya Linux ni. Okey, package dia punya installation dia complete dia. Sama ada kamu nak buat browser dah ready ada. Lepas tu untuk alternatif untuk buat Microsoft Office pun ada. Okey, ada dalam siap ni. Okey, untuk buat programming pun kita boleh add on free saja, tak ada berbayar. Okey, dan ada juga yang software lain. Okey, macam contoh kalau katakanlah kamu nak jadi macam user Linux kalau kamu nak cuba run Windows punya application atas Linux ni pun boleh. Dia ada macam satu software untuk convert dia. Okey, convert dia untuk convert kamu boleh pakai di atas Linux ni. Okey, ini untuk Linux. Dan untuk Linux ni dia ada juga spesifik dia. Okey, ada home user punya, untuk network punya security pun ada, untuk server pun ada. Okey, banyak juga function. Dan yang menariknya kita boleh pakai kita punya hardware kita boleh tak perlu tinggi sangat untuk hard Linux ni. Okey, so macam komputer yang macam dah 10 tahun yang lepas pun kalau katakan nak pakai Linux yang macam contoh tahun 2021 pun boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, sebab dia ada version yang lightweight. Okey, tak seperti Windows. Okey, macam Windows 7 tu dah outdate dah. Okey, dia dah tak ada sistem support, dia dah stop dah. So kita tak boleh nak pakai, tapi masih boleh berfungsi lagi. Okey, so selesai kita tentang sistem operasi. Okey, so yang berikutnya, so kamu akan belajar juga disk formatting. So pagi ni juga saya akan tunjuk juga cara nak disk formatting. Okey, apa itu disk formatting ni? Disk formatting ni tujuannya adalah untuk memadam data kamu. Okey, sebelum kita nak buat installation OS. Okey, so kita kena buat disk formatting dulu, okey, ke atas kita punya hard disk. Okey, supaya kita mudahkan kerja kita. Okey, so data-data yang ada dalam hard disk tu dia akan padam. Okey. So, disk untuk disk formatting ni, okey, ataupun format hard disk ni Okey. So, macam contohnya kalau dalam Windows kita akan pakai ni kejap lagi dalam ni.
Okay, yang ni dia punya image. Okay, macam dalam Linux, dalam ni. Okay, so kalau macam dalam drive ni, okay, dalam drive-nya USB drive, sekejap saya tunjuk dalam ni. Okay, saya pergi dekat PC saya ni. Okay, right click, saya pergi dekat format. Okay, so jangan kamu pula pergi run benda ni ya. Kalau kamu pergi klik start ni, nanti hilang terus data kamu. Okay, jangan buat macam ni. Okay, tak tahu jangan buat lagi. Kecuali kalau kamu nak cuba, kalau siapa-siapa yang biasa try ya. Kita akan padam ni selalunya USB drive. Okay, USB drive kita boleh buat benda ni. Okay, kita klik start, dia akan padam. Okay, macam dalam okay, macam dalam Windows ni, file system yang dipakai adalah FAT32 dan NTFS. Okay, macam komputer saya sekarang, dia punya file systemnya adalah NTFS. Okay, so NTFS ni bermaksud new technology file system. Okay, new file technology system. Okay, so yang ni bermaksudnya yang ni lebih security berbanding dua benda ni. Okay, so dan untuk kalau lah ikut performance kalau dulunya, masa dahulunya, okay, sebelum adanya NTFS ni, FAT dan FAT32 ni dia punya processing data ni lebih laju. Kalau kebanyakan USB drive ni, kebanyakannya masih pakai ni FAT32. FAT kita dah tak pakai dah. Kebanyakannya pakai dah FAT32. Okay. Manakala Linux pula, dia ada beberapa jenis kat sini. ext2 sampailah swap. Okay. So yang ni agak little bit detail benda ni. Okay, benda ni. So yang ni dia punya partition dia. Kebanyakan yang terbaru sekarang pakai ext4. Okay, so yang ni ext4 dia punya partition dia, dia punya format file system dia. Okay, so untuk lab kita ni, okay, saya pergi pula lab ni Okay, so first kali kita kena download dulu dia punya Visual Machine ni daripada Oracle VisualBox. Okay, so kita kena ada Windows 7 punya image, okay, daripada Microsoft, okay, dan spesifik komputer ni, okay, kena RAM size 2 gig dan hard disk store-nya 20 gig. So yang tu kena ada. Okay, manakala Linux Ubuntu pula, okay, so yang ni kita akan download pada website Ubuntu. So yang ni bersaiz 2.9 gig dan RAM kita tak perlu tinggi sangat. Okay, dalam 1 gig je, dan hard disk kosong sebanyak 10 gig. Okay. Okay, untuk yang lab yang ni, okay, saya akan demo saja. So kamu tak perlu buat installation. Kalau katakan nak try nanti, kemudian nanti. Okay, pun boleh kemudian So kalau katakan nak training nanti, okay, macam Windows 7 ni memang tak, kalau nak cari pun agak sukar sikit kalau kamu tak biasa kalau kamu nak mencari dia Okay. Okay, so untuk Visual Machine ni okay, untuk VisualBox ni okay, untuk VisualBox ni saya dah bagi dia punya, sekejap saya masuk ni dulu. Okay, sorry, terpadam pula. Okay, untuk Visual Machine-nya report. Okay, so yang ni saya dah bagi dah dia punya
dia punya preparation ya, apa yang kita nak kena buat. Okey, apa yang kita nak kena buat dulu. Okey. So, sebab apa saya pakai virtual machine ya? So, sebab apa kita tak boleh pakai komputer yang fizikal. Okey, kalau kamu pakai komputer fizikal, sekarang akan ganggu kamu punya kerja. So kalau katakanlah kamu user biasa, so kalau katakan next time, kalau katakan komputer kamu bermasalah, so barulah kamu boleh cuba buat sendiri benda ni. Okey, tanpa menggunakan visual machine. So untuk visual machine ni kita sebagai training kita nak untuk buat installation OS. Okey, itu sebabnya saya gunakan visual machine ni. Okey, so dia punya apa? Cara-cara prosedur dia saya dah tunjuk dekat sini. Okey. So kamu boleh baca tengok nanti. Okey, kamu boleh tengok ni. So nanti saya akan demo dulu. Okey, tool ni. Okey, cara nak guna dia. Okey, so visual machine yang visual box yang saya dah install ni, so saya dah ready dah install dah. So yang ni tak perlu pening sangat. Tak perlu pening sangat kalau kamu download. So yang ni tak payah berbayar benda ni, macam saya cakap tadi, freeware ni So yang ni dia minta requirement yang dia minta lesset, minta saya update. Okay, saya tak nak update lagi, nanti saya update dulu. Okay, so yang ni saya pakai version lama sikit. Okay, kalau kamu tengok dekat list sebelah kanan ni, dua list ni komputer ni saya dah installation di atas komputer saya. Okay, so yang ni saya dah buat installation. So kejap lagi nanti saya akan tunjukkan cara nak buat setting macam mana. Okey, macam di sebelah kiri ni, yang ni akan tunjuk spesifik kita punya hardware komputer kita. Di sebelah ni, di sebelah kanan ni. Okey, sebelum kalau katakan kamu nak mencuba benda ni dekat komputer kamu pastikan komputer kamu ni sekurang-kurangnya pakai SSD. Okey, pakai SSD dan RAM sekurang-kurangnya 4GB ataupun 8GB. Okey. Okey, manakala untuk hard disk mekanik tadi macam saya cakap tadi, untuk hard disk SSD. Kalau hard disk mechanical, requirement untuk kamu kena lebih tinggi sikit. Okay. So, kamu kena fix pakai 8GB nya RAM. Okay, sebabnya takut ni processing dia slow. Okay, sebabnya tool ni pakai RAM yang tinggi. Okay, so semasa kita nak setting dekat sini Okay, dekat mana kita nak simpan kita punya machine kita. Okay, kita punya installation ni dahulu. Okey, installation ni dia tak akan ganggu langsung kita punya sistem komputer kita. Kalau katakan OS ni crash, so dia akan crash di dalam application ni. So tak ada masalah. So sewaktu kamu selepas saja installation, so kamu tengok dekat preference ni. Okay, dalam preference ni dia ada general tool dia. So yang ni saya setting ni saya dah tukar dah. Sepatutnya dia punya link dia ni dalam C drive. So saya dah tukar kepada drive yang saya satu lagi. Okey, untuk saya simpan data. Okay, dan dekat sini okey, dia punya authentication. So yang ni tak payah start setting, biarkan. Okey, so make sure default folder ni kita kena buat di folder yang kosong. Okey, macam ni saya set dalam hard disk yang kedua ni. Okay, dekat sini saya set folder ni. Okay, so termasuk juga dengan OS yang lain yang ada kat sini. Okay. Okay, itu untuk setting dia. Okay, so sekarang kita akan nak start dulu dengan Windows 7 dulu. Okay, cara nak buat installation Windows 7. Okay, so macam kita anggap ni macam sebiji komputer baru. Okay, kamu buat macam minggu lepas Macam minggu lepas kita dah buat assemble komputer. Complete dah siap saja. Okay, complete saja dah siap. So kita nak buat installation komputer kita. So ada dua cara nak buat installation. Okay, sama ada melalui DVD disk ataupun USB drive. Okay, untuk USB drive, kena size-nya lebih kurang 8GB kena ada. Okay, sebabnya OS macam Windows 10 require memang tinggi dia punya memang size untuk image file kalau jika kamu download sendiri. Okay, macam contohnya saya dah download ni, macam contoh kat ni Windows 10 dia punya size dia dalam 7GB.
Okay, so ada tools dia sendiri. Okay, ada tools nanti dia bagi dekat kamu guideline dalam website apa Microsoft. Okay, cara dia macam contoh kalau kamu nak sama ada nak burn ataupun nak burn image ni, image ISO ni ke dalam DVD-ROM boleh ataupun ke dalam USB drive. Okay, ada tu dia. So yang ni kamu boleh refer dalam Microsoft punya website. Okay, Microsoft punya website kalau untuk Windows 10 ya. Okay, so macam ni sekarang saya tak pakai USB drive ataupun apa DVD drive. Saya terus pakai image yang saya download daripada internet. Okay, macam contohnya saya nak setting sekarang untuk yang lab pertama ni saya nak setting untuk Windows 7. Okay, pertama okay, kita pergi dekat new dahulu. Okay, so kat sini saya pergi new. Okay, macam contoh mesin saya ni saya dah letak Windows 7 lah. So kita kena letak spesifik nama lain pula. Okay, so saya letak sini Windows 7. Windows 7 juga. Okay, Windows 7 kan saya letak kat sini Windows 7 D. Okay, untuk group D ya. Okay, so dia akan detect kat sini automatic OS apa yang kita nak pakai. Okay, untuk OS ni banyak jenis. Okay, daripada Microsoft sampai Mac OS boleh kita buat testing. Okay, untuk Mac OS saja tak pernah lagi saya buat testing lagi. Okay, sebabnya dia punya prosesor dia agak lain sikit. Okay, kalau katakan nak untuk Mac OS ni. Okay, so manakala untuk list down untuk Windows pula, kita boleh set daripada Windows 3.1 sampailah Windows 10. Okay, Windows 10. Okay, ataupun Windows 2019 pun boleh. Okay, so dia ada dua jenis kat sini OS ha. Ada dua jenis ha. Ada satu 32 bit dan satu lagi jenis 64 bit. Okay, so macam kat sini saya buat setting kat sini sebagai 64 bit. Okay, yang ni saya punya komputer saya. Kebanyakannya prosesor komputer sekarang dia pakai 64 bit. So dekat mana nak tahu, nak tengok komputer kita 64 bit ke? So kamu boleh tengok sewaktu kat start ni. Saya pergi dekat file explorer ni, window explorer ni. So pergi dekat PC ni, saya right click, tengok dekat dia punya property ni. Yang ni. Kita punya sistem kita. Berapa? Tengok ini, system type. Okay, system type kita 64 bit. Okay, sistem 64 bit operating system dan X64 base processor. Okay, so kebanyakannya processor sekarang dia dah 64 bit. Okay, so sekarang processor yang paling tinggi sekarang, okay, 64 bit Okay, so sekarang kita pergi dekat setting yang seterusnya. Okay, dah settingnya tu saya akan pergi pula, saya akan klik pada butang next. Okay, untuk RAM untuk RAM tadi dia minta kita setting memory setting sebanyak 2 GB. Okay, so untuk dalam komponen komputer, okay, so komputer ataupun dalam kiraan 1 gig dia berbeza dalam komputer. Okay, kalau macam dalam komputer ni dia pakai berapa kiraan dia? 10 berapa saya tak ingat dia punya ni berapa kiraan dia. Okay, dia berbeza, dia bukan kalau katakan 1 gig dia bukan 1000. Dia bukan macam tu So kiraan dia lain untuk 1 gig dalam untuk komputer Okay, macam contoh kalau 2 gig kat sini dia define dia 2048. Yang tu bermaksud 2 gig. Okay, so yang ni istilahnya yang ni kilang buat. Okay, daripada dulu tak tahu sebab apa kenapa dia buat kiraan macam ni. Okay, so kita okay, yang ni untuk setting kepada RAM. Kita boleh pada next. Okay, so hard disk dia punya recommended dia bagi kat sini 32 gig. Okay, so hard disk dia takkan bagi, so jangan risau tentang hard disk ni. So hard disk ni dia akan dalam bentuk file seperti ini. Saya tunjuk dulu file dia. Nah, yang ni file dia. .vdi. Okay, VDI file dia. Yang ni. Okay, yang ni file dia.
Okey. So, apa yang option yang kita nak pakai? Kita ambil option yang kedua ni. Okay, create a visual hard disk. Now. Okay, untuk VDI image. Okay, so yang ni kita ada beberapa type kat sini. Okay, untuk image dia. Okay, so yang ni VDI image ni untuk visual box. Untuk kalau katakan visual machine. Visual machine sama ada yang ni atau ni. Saya pun tak berapa ingat. Okay, sebab saya pun tak berapa ingat kalau katakan untuk nak setting untuk hard disknya visual machine ni. Sebab saya pun lama tak pakai untuk visual machine. Okay, VMware player. Okay, kalau katakan kamu buat testing kat atas visual machine yang jenis VMware punya, so boleh juga kita boleh buat testing juga kat sini. Okay, so macam sekarang kita pakai VDI punya, Visual Box Disk Image. Okay, so kita nak ambil untuk hard disknya size, kita ambil dynamic allocated. Okay, jangan ambil fixed size. Kalau kamu ambil fixed size, nanti filenya kalau katakan kamu set 32 gig, so size yang fix terus file tu 32 gig. So kita tak nak tu. So kita akan ambil dynamic allocated. Okay, untuk Windows 7 ni, okay, yang ni kita punya setting, kita punya hard disk kita. So macam kat sini dia minta tadi 32 gig kan. Okay, saya nak tukar ni menjadi 50 gig. Okay, 50 gig sebab apa? Partition yang hard disk ni saya akan bahagi kepada dua bahagian, iaitu C dengan D. Okay, C untuk OS, manakala D pula untuk penyimpanan data. Okay, so siap kita punya mesin kita. Sini. Okay, so mesin kita dah siap kan. So untuk mesin kita, dia dah bagi kita kat sini. Okay, yang ni dia punya sistem kita. Okay, so kalau katakan nak setting processor, so kita boleh tengok kat sini processor dia. Macam contoh pergi dekat sistem. Okay, main processor. So sekarang dia pakai satu core saja. Kalau katakan saya nak setting jadi dua core ataupun dua processor, so kita boleh set kat sini. Dual processor. Okay, so sekarang saya nak pakai cuma satu processor saja. Kita pakai dua processor. Okay, laju sikit ya. Okay, so two processor. Okay, untuk graphic card ni kita tak boleh setting tinggi. Okay, manakala untuk graphic card ni display. Okay, so dia bagi hard kita cuma setakat maksimum 258. Okay, Windows 7 tak require, Windows 7 ni dia tak require grafik yang tinggi sangat. Okay, so kita pakai cuma 27 MB saja. Okay, untuk run, untuk display untuk Windows 7. So tak perlu tinggi sangat. Okay, cuma kita nak buat Windows 7 ni untuk training saja. So tak perlu require memory yang tinggi sangat. Okay, so kita dah setting dah. Okay, display. Ni kita punya storage. So dia bagi ada dua SATA port kat sini untuk hard disk dan juga optical drive. So optical drive ni merujuk kepada DVD ROM kita, okay, ataupun CD drive kita. So audio pun ada, network. So network dia akan translate kamu punya network physical ni menjadi dia punya IP address dia sendiri. Okay. So yang ni USB pun boleh jalan. So yang ni boleh share folder. Okay, so kita dah set up kita punya mesin. So kita akan run ni. So cara nak run dia, okay, sebelum kita nak start ni, so saya akan masukkan CD Windows dahulu, okay, ataupun DVD Windows. Saya masuk sini, saya ambil choose this image. Okay. Contohnya saya nak ambil Windows 7. Okay, saya ambil Windows 7. Saya buka, okay, dah installation. Ataupun jika kalau katakan daripada USB, okay, kita boleh boot juga pada USB. Okay. Okay, cuma ni saya tak tunjuk cara nak installation daripada USB saja.
Okay, so saya akan start sekarang. So, sewaktu kita nak start ni, okay, so yang kamu akan tertanya-tanya dekat mana BIOS? Yang ni waktu pembukaan BIOS ni. Okay, sekejap saya restart semula. Reset machine. Okay, yang ni macam contoh yang ni dia punya boot order. Sekejap saya reset balik. Okay, boot. Yang ni boot order. Okay, yang ni boot order ni untuk visual machine punya. Okay, macam contohnya dia punya sekarang saya nak pergi ke lain sekarang. Okay, macam contohnya sekarang saya nak pergi dekat C. So saya tekan pada huruf C untuk buat installation. Saya masuk sini. So dia akan start buat installation Windows. Okay. Okay, so sekarang okay, sekejap saya buat screen besar sikit dulu tak. Okay, so dah besar sikit lah. Okay, so sekarang dekat sini. Okay, so sekarang kat sini dia punya setting untuk sewaktu buat installation. So, language, time dan keyboard. So, untuk time current format ni, so saya akan pilih kepada Malaysia. Okay, Malaysia punya format. Okay. So, kita nak buat installation. So, kita tak akan repair komputer kita. So, macam kita anggap ni komputer kita buat installation ni, komputer baru. So, saya klik kepada install now. Okay. So, yang ni dekat sini dia minta kita setuju kita punya lesson term kita. So, saya accept. Lepas tu saya klik pada butang next. Okay. So, dekat sini ya. So, dekat sini ada dua type untuk cara installation. Iaitu upgrade dan juga custom. Okay. Untuk upgrade ni bermaksudnya kalau katakan macam contoh daripada Windows 8 kamu nak pergi upgrade Windows 10, kita boleh upgrade pakai nombor 1. Okay. Tanpa memadam data ataupun buat disk formatting. Okay. Ataupun format hard disk. Okay. So, data kamu tak akan hilang benda ni. Okay. Sebelum kamu nak buat upgrade, okay, upgrade kepada version yang terbaru, so backup dulu kepada kamu punya ke semua data kamu. Okay. Kena backup dahulu. Okay. Macam contohnya untuk option yang kedua ni, yang ni kita nak pakai. Okay. So, yang ni kita nak pakai new copy window. Okay. File-file yang ada dalam hard disk, so dia akan padam, akan hilang. Okay. So, saya akan pakai yang ni. Okay. So, dia bagi dekat sini. So, hard disk saya ada satu saja hard disk yang bersaiz 50 gig. Okay. Cara nak format hard disk ni. Okay. Sebelum kita nak format, kita kena bahagi dulu dia punya hard disk ni kepada dua bahagian. Okay. So, saya akan bagi 50%, 50%. Okay. 50% C dan 50% D drive. Okay. Saya bagi dua. Saya pergi dekat drive option kat sini. Okay. Okay, nampak dekat sini untuk format kat sini kita belum boleh function lagi sebab file system belum lagi declare. Okey, belum lagi declare. So yang ni ataupun partition belum ada lagi. So kita kena buat satu partition kat dia dahulu. Saya klik pada new. Okey, macam dekat sini dia bagi 51200. So saya tukar dia punya value kat sini kepada 25. Okay, 25,200. Saya apply untuk partition yang pertama. Okay, so dia akan buat satu partition yang baru. Okay, so dia akan create partition. Okay, partition yang pertama. Okay, so nampak. So dia dah highlight kat sini. So partition kita boleh format. Kejap lagi kita akan format. Format kejap lagi. Okay, second.
So, saya akan repeat benda yang sama juga. Untuk yang benda yang balance ni, kita akan untuk yang hard disk yang kosong ni, balance yang baki yang tinggal ni. So, saya akan ambil keseluruhan saiz tersebut. Okay, so maksudnya sekarang kita ada 3 partition. 3 partition kat sini. Okay. Yang ni adalah untuk sistem Windows punya. Yang ni sistem Windows yang rescue punya. Okay, yang ni kita tak boleh usik. Okay, yang ni Windows yang punya kerja. So yang kita boleh hanya usik yang ni partition ni, yang partition ni saja. Okay, 2 partition saja. So saya nak buat installation dekat sini untuk Windows 7 saya. So saya format dahulu. Okay, so dia akan padam ke semua data. So dia akan format dia menggunakan proses format quick yang cepat ya. Dalam 1 second, 2 second padam. Okay, so hard disk kita dah format dah. Okay, so dia dah set kat sini. File system kita NTFS dah siap dah untuk di format. So sekarang kita nak buat installation. So untuk installation kita pergi kepada butang next. So kita akan tunggu dia punya proses dia. Okay, so yang ni lebih kurang untuk setup ni lebih kurang kelajuan ikut komputer kamu juga. Okay, so kita tunggu saja. Okay, so yang part yang susah tadi yang mula-mula tu tadi. Okay, yang lepas ni complete je semua dah. Siap dah, tak susah dah. Okay, sambil kita tunggu je ni, ada apa-apa soalan tak kamu nak tanya? Saya. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, okay, kita boleh tunggu kejap ni ya. Okay, lagi satu lupa saya nak cakap kalau untuk installation macam Windows 10 ni agak lama sikit Dia ambil masa sikit sebabnya dia punya sistem dia lain sikit daripada Windows 7. Okay, tapi proses untuk buat installation dia masih sama lagi macam Windows 10 ni lebih kurang sama saja installation dia macam Windows 7. Tak ada masalah mudah saja. Okay, kita tunggu sekejap. Okey lagi sekali saya nak maklumkan kalau katakanlah sesiapa internet yang bermasalah kalau katakan tak dapat kalau terganggu gangguan internet dekat dalam Google Gmail kita ni. Okey, nanti kamu boleh tengok video ni nanti lepas malam nanti kamu boleh tengok semula video ni. Okey, kalau katakanlah kamu ada gangguan internet okey, nanti saya upload. Okey, so sekarang kalau kita tengok kat sini dia dah restart. Kita dah restart dah. Untuk restart kali pertama. So dia akan restart komputer. Okey, so dia dah masuk dah. So dia akan start Windows untuk kali pertama. Okey, saya perkecil sikit. Saya screen ni. Saya scale kepada 25. Saya
Okay, so dia akan restart untuk kali kedua. Okay, untuk restartnya kali kedua pula. Okay, CD window masih ada ya dalam drive saya ni. Okay, untuk yang kali kedua ni saya kena kecil pula, kena scale out pada 100 size dia. So setup. Okay, untuk setup untuk your komputer untuk kali pertama. So dekat sini. So kat sini Windows Professional, Windows 7 Professional. Okay, OS yang type yang saya gunakan. Okay, so kat sini dia minta kita set in nama kita. So macam kat sini saya letak nama saya. So automatic dia akan ikut sekali dengan nama PC ni. Okay, kalau katakanlah kamu nak set nama PC tu nama kamu sendiri pun boleh. Okay, ikut apa nama yang kamu nak gunakan. So saya klik pada butang next. Okay, untuk produk key Okay, sebabnya untuk produk key Windows 7 ni saya tak ada dia punya key dia. Okay, yang ni Windows 7 yang saya pakai ni Windows 7 original Cuma key saja saya tak ada. Kita boleh pakai juga lagi. So saya skip saja kepada untuk activation ni. Okay, untuk activation ni dia memang penting. Kalau katakan kamu tak buat activation, ada setengah features apa? Windows 7 ni kamu tak boleh pakai. Okay, so saya skip. Okay, yang ni dia minta update. Okay, untuk automatic update. So saya akan pakai recommended setting. So untuk time dengan clock ni, so dia akan baca kepada kamu punya motherboard kamu. So macam kat sini dia akan baca tarikh dengan masa dah siap, dah ready dah. Okay, macam sekarang dah 9.55. Okay, saya tekan butang next. Okay, untuk kat sini pula. Okay, untuk yang kat sini pula. Okay, dia tunjuk dekat sini. Oh, mana dah hilang lah. Okay, dia tunjuk dekat sini. Dia tunjuk kat sini kita punya network setting kita. Apa yang kita nak pakai. Okay, so macam dia ada 3 pilihan kat sini. Home, work dan public. So saya akan select kat sini untuk home network. So dia akan preparing sekejap. So dia akan prepare kita punya desktop. Okay, tunggu sekejap So patutnya tak lama sangat ni. Apa masalah ni? Okay, siap. Okay, saya tekan masuk full screen. Okay, saya try masuk full screen mode. Alamak, kecil lah pula. Kita tak boleh full screen mode.
Ada siapa-siapa perasan tak key apa tadi ya? Macam mana saya nak exit, saya dah terlupa dah ni nak exit semula benda ni. Okey, jap. Saya shutdown dulu benda ni. Saya terlupa pula dia exit dia, cara nak exit dia ni. Kalau pakai apa? Kalau pakai full screen. Okey, so saya padam yang tu. Okey, padam saja. Saya start balik ah. Saya start balik semula. Okey, control post control F. Tak boleh ni pula dah balik. Saya dah terlupa dah key dia ni. Ada siapa-siapa perasan tak key dia tadi apa? Sangkut pula kita kat sini. Sepatutnya dia punya mode ni, sepatutnya alternate apa saya lupa dah alternate. Saya nak kecil semula saya dah lupa dah. Alternate F lah kat sana. Okey, tak boleh sekejap. Saya shutdown pula lagi sekali. Masalah ni saya dah lupa dia punya key dia. Host F kot. Host F. Okey. Full screen. Host F, right click. Host dengan home. Host key tu right CTRL. Host. Okey, press F. Tak apa, kita cuba. Right click. Right kiri. Apa, kita try nak balik. Tak mau juga cik, oi. Alamak, saya dah terlupa dah key ni. Right control tu tak boleh guna. Sekejap, saya cuba balik. Kalau tak selalu nanti dia punya atas ni dah ada dah ready dah untuk ni. Kalau katakan saya nak apa, saya nak perkecil semula ni sepatut boleh ni. File komputer. Dia tak nak kecil pula window ni. Keluar apa dah ni? Ni salah satu sebab saya tak nak pakai apa full screen kat sini. Jadi full screen dia kacau. Dia akan kacau saya punya window saya ni. Okay, power machine shutdown. Sekejap. Setting. Display. Okay, machine lah. Kalau katakan nak tengok ni. Kalau macam ni, kalau katakan saya nak tengok dekat sini, saya contoh saya start window server saya ni. Input. Host F. Kalau nak di skill, control C. Okay. Kita tengok balik, kita cuba balik.
Tak nak juga ah. Masalah jadi tu. Skrin kita kecil sekarang lah. Okey. So tak apalah. Nanti saya akan tunjuk apa dekat komputer saya yang sebiji lagi. Windows saya yang sebiji lagi ni. Okey. So sekarang saya nak cuba setting ni dulu. Dia punya display ni dulu. Boleh jadi besar tak? Okey. Saya try ambil pakai 1024. Okey. Boleh Okey. So sekarang ini saya punya Windows saya ni. Okay, so sepatutnya kalau katakan saya gerak mouse ni, sepatutnya atas ni dia ada ni terus, dia ada apa? Dia macam menu atas ni. Sekarang tak ada menu. Ha. Apa kena saya tak sure, tak tahu apa yang tak kena kat sini. Okay. Okay, so sekarang yang ni kita punya dah complete, dah siap kita punya OS Windows 7 kita. Okay, so dekat sini kalau kamu tengok, okay, so sewaktu saya nak klik dekat start ni, so yang ni saja yang program yang ada. Okay, so program ni untuk dalam Windows 7 ni kosong. Tak ada apa-apa langsung installation. Okay, memang kosong memang tak ada apa-apa langsung. Okay, memang tiada. Okay, so katakanlah kalau kamu nak installation apa, so kamu kena download sendiri software-software apa yang kamu nak ke dalam komputer kamu. Okay. So macam contoh kita nak tengok sekarang hardware kita Okay, kita nak list down apa, kita nak tengok hardware kita yang connect kepada kita punya motherboard. Okay, so kat sini saya pergi dekat klik dekat start. Saya pergi dekat control panel. So, dalam control panel ni dia akan view kita punya sistem kita. Okay, apa yang Windows 7 punya sistem setting. So saya pergi tukar punya kategori ni kepada small icon. Okay. Okay, so lepas tu kita akan pergi dekat device manager yang ni. Okay, yang ni. Okay, yang ni device manager. Okay, so kalau katakanlah Windows 7 kita buat installation, okay, installation Windows ni selalunya hardware yang bersambung dengan apa? Kita punya motherboard ni, okay, OS ni dia akan install sendiri dia punya driver dia. Okay, dekat mana kita nak check driver tersebut, macam contohnya saya pergi dekat display adapter saya ni ataupun saya punya GPU saya ni. Okay, kat sini sekarang dia tulis kat sini standard VGA graphic card. Okay. Okay, saya double klik dekat ni. Dia punya property dia. So yang ni adalah property untuk driver tersebut. Okay. So dia bagi kat sini device ni work properly. Okay, driver. Okay, yang ni dia punya driver dia. So yang ni driver ni dia provide by Microsoft. Okay, so kita tengok yang lain juga. So, macam contoh saya nak tengok saya punya network. Okay, network saya. Okay, Intel Pro punya. Saya double klik. Okay, yang ni saya dia punya ni network adapter. Manufacture Intel. Okay, driver pun by Microsoft. Yang ni dipanggil sebagai plug and play ni So kamu install apa-apa saja kamu letak saja apa-apa hardware, so Microsoft akan plug and play terus. Dia akan install sendiri driver untuk kamu. Okey. Ada satu problem dekat sini. Okey, yang ni. Okey, ada device ni. Okey, ada device ni bermaksud ni kita tak tahu langsung apa driver Microsoft, dia tak tahu. Okey, ataupun Windows ni dia tak tahu apa hardware ni. Okey, so hardware ni kita kena cari sendiri dia punya driver dia. Okey, macam contoh ni kita tak tahu langsung dia punya ni driver dia apa, dari mana.
Okey. So yang ni kita tak boleh automatic, dia Windows dia tak boleh automatic check dia punya driver dia. Okey. Ada satu cara kita nak boleh buat. Okey, sama ada kamu ada dua cara. Okey. So kamu boleh update driver ni, okey, secara automatik. Okey. So proses ni pun sama juga macam dalam apa? Windows Windows 10, ataupun kita kena boleh cari driver ni secara manual. So yang ni kalau driver secara manual ni kita kena download, okey, dia punya driver ni daripada website. Kalau katakan website tertentu, kalau katakan motherboard kamu pakai motherboard Asus, so pergi dekat Asus. Kalau Gigabyte pergi dekat Gigabyte. Kalau laptop, kalau katakan laptop punya brand, kalau Asus pergi website Asus, Acer pergi Acer, HP pergi dekat HP. Okey. So yang ni sekarang ada masalah sikit kita punya drive ni. Tak apa, saya okey, so yang ni dia punya masalah dia. Okey, ataupun hardware dia punya configuration dia bermasalah. Tak apa, saya shutdown ni dahulu. Okey, so saya ada sebiji lagi Windows 7 ni. Okey, so yang ni dah siap saya buat installation dengan apa? Dengan apa software. Okey. So, benda yang sama juga. Okey. Okey, so kat sini dia dah hilang lah benda tu. Error tu dia dah hilang. Okey, error untuk ada device ni dah hilang dah. Okey. So, maknanya sistem saya ni, saya punya komputer yang ni, Windows 7 saya ni, so dah okey. Yang ni tak ada masalah. Macam contoh kalau katakanlah kamu nak cari untuk contoh driver. So, kita pergi dekat sini macam contoh. Kalau katakan Acer. Okey, dekat mana nak cari untuk Acer. Okey, ini saya contoh untuk Acer-nya. Saya tunjuk contoh Acer. Okey. So, macam dekat bawah ni kita boleh cari kita punya support dia. Dekat mana support? Dekat mana servis? Okey, tak jumpa. Okey. Dekat atas. Tengok dekat support. Okey. So, cari untuk drivers and manual. So, dekat sini sama ada kamu masukkan kamu punya serial number punya laptop kamu ataupun komputer kamu masuk dekat sini, ataupun cari sini secara manual. Sini macam contohnya saya cari notebook. Okey. Saya cari dekat sini brand apa, series apa. So contoh saya pakai Nitro 5 yang ni. 5. So yang ni dia punya driver dia. So download semua driver ni. Okey. Walaupun dia punya driver ni ada setengah driver ni lama. Okay, macam contoh kat sini driver ni dah latest semua. Okey. So download ke semua driver ni, install ke dalam kita punya komputer kita. Okey. So yang ni salah satu cara kalau nak troubleshoot driver yang tak detect. So macam contoh kat sini dia punya driver semua detect elok. Okay, cuma kat sini sekarang display kat saya pun dah berubah dah. Okay, kat sini saya dah ubah dia punya sistem grafik kat saya. Okay, sebelum ni dia pakai Microsoft, sekarang dia dah pakai Oracle-nya display-nya. Okay, display-nya driver. Okey, cara nak install pun lebih kurang sama saja macam kamu install buat installation software. Ikut saja klik arahan ni. Okey, so dia takkan bagi komputer kamu problem. Okey. So itu selesai untuk Windows 7 punya installation. Okey, untuk Windows 7 punya installation ada apa-apa soalan tak kamu nak tanya? Okey, kalau tak ada, kalau tak ada kita akan
pergi pula untuk next punya installation untuk OS yang kedua pula. Okay, yang ni saya biarkan saja, saya minimize saja dulu. Okey. Okey, proses yang sama juga. Okey, maksudnya okey. So, untuk Ubuntu juga. Untuk next untuk Ubuntu Okey, proses yang sama juga. Okey, untuk proses yang sama juga. Okey, ini saya delete dahulu. Saya delete file, saya delete semua. Okey. So, yang tu saya dapat dah untuk Windows 7 tu. Okey, untuk Windows 7, untuk Ubuntu pula. So, untuk Ubuntu Linux. Okey, saya pergi klik dekat new. Saya type kat sini Ubuntu, macam sama juga macam proses yang tadi juga. Okey, sebab dah ada dua nama yang sama, so saya ambil Ubuntu D. Okey, RAM kita tak payah set tinggi sangat. So kalau katakan nak performance sedap sikit, saya tambah jadi 2 GB. Okey, hard disk yang ni. Saya ambil proses yang sama juga. Okey. So yang ni dynamic allocated. Okay, size hard disk saya kekalkan pakai 10 GB, saya tak ada buat penambahan apa-apa. Okey, sistem untuk Ubuntu kita dah ready dah. Okey, so dekat mana nak download macam contoh nak download Ubuntu. Okey, saya tunjuk kat sini. Kalau macam contoh Ubuntu. Okay, ini website Ubuntu. Okey, so pergi dekat downloadnya ni. Ambil 20.04 LTS, yang ni yang stablenya. So yang ni 2.104, yang ni belum stable lagi dia punya OS. Okay, OS Linux ni dia ada stable dengan tak stable. Kalau yang tak stable tu sebab apa, dia ada setiap hari dia ada buat update. Yang tu selalunya untuk testing by developer yang buat orang yang design OS ni, ataupun dibagi dekat community yang peminat fan Ubuntu ni suruh buat testing. Okey, nak try pun boleh juga. Okey, so macam ni saya dah download saya punya Ubuntu ni di atas saya punya hard disk saya. Okey, saya pergi ke optical ni. Saya ambil disk drive saya. Ini saya dah download dah siap-siap dah. Okey. So dia pun ada banyak version dekat sini Ubuntu ni. So, saya nak tunjuk Ubuntu ni. Dia banyak juga version dia. Okey, sekejap. Okey, dia automatic download. Cancel. Okay, so yang ni dia automatic download. Ada juga yang if you do not download now, if you don't download now, ini automatic. You can verify you download. Okay. So, ini tak apa. Dia ada juga version-version dia yang lain. Kalau katakan nak cari version lama pun boleh juga kat sini. Okay, tak apa, kita pakai version yang ada Okay, so sekarang saya pakai 20.4 Yang ni, saya pakai ni. Saya open. Saya masukkan dia punya file image saya ni. Kat sini. Okey, untuk Ubuntu ni pun boleh juga kalau katakan kamu nak buat untuk USB boot disk. Okey. Cara nak buat USB boot disk. Okey. So, kamu boleh cari kat sini how to make Linux boot
bootable USB. Ini. Okey. So yang ni salah satu dia akan tunjuk. Okey, ada cara-cara dia kat sini. Kalau macam contoh tutorial untuk Ubuntu dia akan tunjuk kat sini. Ada dia tunjuk kat dia. Ataupun kita boleh tengok melalui YouTube. Okey, optionnya masih sama saja. Okey. Kamu boleh cuba sendiri ni kalau katakan nak mencuba lah. Okay, macam sekarang ni saya tak buat installation daripada USB, so saya ambil image saja. So saya akan run kat atas komputer saya ni. Okay, so sekarang saya akan start. Okay, cuma Ubuntu ni, untuk Ubuntu ni saya takkan buat partition dia ya. Saya akan pakai dia punya setting, setup dia punya default dia, sistem default dia terus. Okay, lagi satu yang menarik, yang menarik Linux ni ya. So kita boleh run juga tanpa installation. Okay, kita boleh run. Okay, tak perlu buat installation. Okay, waktu macam contohnya waktu dia komputer ni run ni. Okay, dia run dia punya CD ni. Okay, kita boleh pilih sama ada kita nak buat installation ataupun kita nak buat mengguna CD ni secara live CD. So live CD ni kita boleh pakai tanpa buat installation. Okay, cuma data-data kalau katakan kalau kamu guna nak save data-data kamu tak boleh. Okay, memang dia akan hilang. Okay, sebab dia punya OS dia run sementara saja. So bila kamu shutdown saja, komputer kamu dia akan padam. Okay, kalau katakan nak run semula, boleh kita run semula benda tu. Okay, so kat sini kita tunggu sekejap. Okay. Okay, terasa slow sikit komputernya tu. Okay, saya nak shutdown tu yang ni. Okay, so nampak ada option nak try Ubuntu dan install. Okay, ada dua cara kita buat kat sini. Okay, sekarang saya nak buat installation dekat atas Ubuntu, atas komputer saya. Okay, saya klik berinstall. Okay, keyboard. Kalau katakan keyboard, sekarang kita pakai keyboard US, dalam bahasa US. So kita boleh testing di keyboard kita. Okay, ini keyboard kita. So untuk keyboard layout, saya tekan klik pada next. Kita akan continue. Okay. So kat sini dia ada installation. So dia ada beberapa option kat sini. So sama ada nak install normal atau minimal. So untuk minimal ni basic saja. Okay, untuk normal dia selalunya akan install full version kat sini. Okay, so sekarang ada option kat sini. So saya akan uncheck benda ni. Okay, sebab apa nanti dia ambil masa sikit untuk buat installation, sebabnya sambil kita buat installation dia akan download sekali file-file yang terbaru daripada Ubuntu. Okay, yang ni saya tak nak pakai yang ni. So yang ni saya ambil normal installation saja. Saya akan klik pada next. Okay. So kat sini, kat sini dia adalah untuk dia akan buat partition kat kita.
Okey, yang ni saya akan ambil option yang pertama. So yang ni untuk manual punya setting. So yang ni kita tak pakai yang ni ya. So kita akan pakai yang ni ya. Okay, so tak perlu setting apa-apa sangat. Okay. So saya pergi dekat install now. So dia akan buat sendiri partition untuk kamu. Okay. So dia akan write ke atas kamu punya hard disk. So dia akan start buat installation. So kita boleh tunggu sekejap. Patutlah slow. Lah, saya tak ambil performance komputer ni. Okay, so saya ambil setting untuk KL. Dekat mana tinggal. Okay, untuk nama kat sini. So kat sini saya masukkan nama. Macam tu saya masukkan nama saya kat sini. Azan. So untuk visual box. Okay, password memang require kat sini ya. So password ni kena ingat sampai bila-bila. Okay. So memang macam tu untuk dalam apa macam lebih kurang macam Windows juga. Cuma security untuk Linux ni lebih tinggi sikit berbanding Windows ya. Okay, yang ni waktu log on automatic dia akan minta password. So dia tak akan minta password. So kita boleh log on automatic terus. So password ni kena ingat sampai bila-bila. Okay, saya letak ni simple password saja. Okay. So dia akan buat installation. So kita boleh tunggu sekejap. Okay. So macam tu lah cara nak buat installation Linux. Okay. Simple saja. Okay. Sambil tu kita boleh rehat sekejap lah sambil tunggu benda ni. Okay. Buat installation sambil kita tunggu installation. Okay, saya nak ni sekejap saya nak rehat sekejap lebih kurang 5 minit sekejap. Okay, kalau katakan kamu nak makan apa kan pun boleh juga. Okay, dah masa 5 minit ni ya.
Okey, agak lama jugalah installation ni. Tak apa, tunggu sekejap ni. Okey, kalau siapa-siapa yang baru masuk ke, okey, nanti saya akan upload video recording ni ya. Okey, so jangan risau, saya tak ada edit langsung video recording ni ya. So full kamu boleh tengok dalam YouTube nanti. Skip download package. Okey, saya akan skip dia punya download ni dulu. Okey, so sekarang dah complete lah. Okey, saya skip tadi apa download tu sebabnya terlampau banyak sangat, lama sangat dia buat installation tu. Okey. Yang tu macam package tu kita boleh nak download kemudian pun boleh. Okey, so saya restart lah untuk kali pertama. Okey, so sewaktu nak restart ni, so dia akan eject apa dia punya disk ni. So, macam kat sini, dia dah eject, dah empty dah. File kat sini dah empty dah. So saya enter. Agak slow performance komputer saya hari ni. Apa sebab? CPU tak pakai tinggi, RAM tak pakai tinggi. Okay. Okay, so yang ni dia punya installation dia. Okay, so dah siap dalam desktop, so saya akan skip untuk ni. So dia minta kita register lah dengan ni, dengan icon dia, so tak payah. So ini so saya klik next. Ini pun saya set don't send, next. Next, so saya tak check dengan location service dia. Next. Done. Okay. So yang ni Ubuntu. Okay, sekejap, saya cuba perbesarkan dia. Skill output, auto skill. Besar sangat pula. Okay, tak betul cantik ya. Sambil ni, saya tukar dia punya resolution dia. Display setting. Saya ambil besar sikit. Okay, tak boleh terlalu besar sangat. Okay, so yang ni untuk Ubuntu Linux. Okay, so tak boleh cantik pula gambar dia. Okay, tak kena saya pakai resolution 100 semula. Okay, so yang ni software update tadi, sepatutnya dia update tadi yang dalam 500 MB. So yang ni saya tak nak buat update lagi. Okay, so macam Ubuntu ni, so kalau katakanlah kita nak check kita punya network, okay, bersambung atau tidak, kamu tengok kat sini. Okay, network kat sini. Okay, network dia connected ataupun tidak. Okay, ataupun kalau katakan nak check cara cepat,
Pergi dekat browser. Okey, default selalunya untuk Linux ni selalunya dia pakai Firefox. Dia tak pakai Google Chrome. Okey, kita boleh check kita punya katakanlah location kat mana. Okey, saya tak nak check dia punya ni location. Okay, my location. Dia kat mana? Nampak? Hari ni dekat Kulim pula. Minggu lepas dekat 2 minggu lepas kat Sungai Petani. Okey, so yang ni location dia. Okay, so yang ni bermaksud kita punya IP komputer kita bersambung dah dengan internet. Ataupun kalau katakan nak setting, nak check dengan cara manual pun boleh juga. Kita nak check kita punya sistem kita. So saya pergi dekat sini. So dekat sini untuk Linux punya, kalau katakan nak check kita punya IP network kita, troubleshoot network kita, so saya akan type kat sini dia punya terminal. Okey, terminal ni adalah dia punya command line. Yang ni. Okey. So kat sini saya akan type kat sini if config. If config, okey, dia minta installation. Sudo apt install net tools. Okay, so dia akan download dulu tool. Okey, so yang menariknya Linux ni, okey, kalau katakan selalunya kalau nak orang yang buat development ke untuk programming selalunya orang pakai Linux ni. Sebabnya toolnya kebanyakan free mudah dapat mudah dapat dia punya tool ni. Okey, so yang ni saya punya IP address. Okey, ni untuk komputer saya. Okey, mana IP address ni? Okey, yang ni. Ni IP address saya. Ini untuk Linux. Okey, manakala Windows pula. Okey, saya start balik Windows. Okey, untuk Windows punya kalau katakan nak check kita punya network, dekat start ni saya type cmd. Okey, untuk dia punya terminal dia ataupun dia punya command prompt dia. So kat sini dia punya kod dia tak sama macam apa? Macam dalam Linux ni. Kat sini dia pakai ipconfig. Nampak? Okey. So yang ni untuk Linux, yang ni satu lagi untuk Windows. Okey. So yang macam ni IP address ni saya dah tukar dah dia punya dia punya network dia. Okey. So network dia saya dah tukar dah dia punya network dia. So supaya saya boleh communicate dengan komputer saya ni. Okay, yang ni dia tak boleh communicate lagi, dia lock lagi. So yang ni dia punya IP virtual dia. Okey, so IP virtual dia. So yang ni IP dalam host network dalam rumah saya yang ni. Okey. So itu dua OS yang kita dah cara nak buat installation. Okey. So cuma kat sini saya tak tunjuk cara software-software yang ada dalam Linux ni Okey, macam contoh kalau katakan nak pakai Word, kita dah ada ni dah. LibreOffice yang ni. Okey, yang ni untuk tak salah saya yang ni untuk spreadsheet tak salah saya. Yang ni untuk spreadsheet.
okey, ataupun Microsoft Excel lah kalau dalam Word lah. Kalau katakan Word pula, dia pakai LibreOffice Writer. Okey, dia pakai yang ni. Okey. So kalau dalam Windows memang tak ada. Okey, so memang tak ada Memang tak ada langsung. Okay, memang tak ada. Okey, so dua komputer saya boleh run sekali dalam satu mesin. Okey, so untuk training ni. Okey. So, selesai lah untuk kita punya activity lab kita untuk hari ini. Okey, sebelum tu okey, kita tengok dulu dekat mana kalau katakan nak tengok kita punya performance komputer ni sebelum saya nak tunjuk So dekat sini saya right click dekat taskbar saya ni, saya ambil task manager, nak tengok performance komputer kita. Okey, so kalau katakanlah saya nak macam contoh kalau katakanlah saya nak kill saya application kat sini ataupun saya nak padam. So saya boleh ambil macam contohnya untuk contohnya saya nak kill ni. Sekarang PowerPoint saya ni dah tengah on. Okey. Saya pergi dekat sini, saya right click, saya end task. So dia akan padam. Okey, so dia akan padam software kita yang hang ataupun dia sangkut Kalau nak tengok performance, kita boleh tengok dekat sini. Okey, so yang ni macam CPU saya. Okey, CPU saya Okey, CPU saya dia bekerja dalam 33%. Okey, manakala RAM run dalam dah hampir 92% dah dia run. Okey, so ni SSD, network, Wi-Fi, GPU. Okay, GPU satu. Itu ni GPU yang kedua. Okey. So itu untuk check GPU kita Okey. So habis untuk lab yang kedua kita untuk hari ini. Okey. So sebelum kita tamat kelas ada apa-apa soalan tak? Nak tanya. Oh, saya terlupa Saya terlupa nak bagi attendance. Sekejapnya. Attendance. Attendance, kehadiran untuk kehadiran. Sekejapnya saya letak dalam chat box. Okey, untuk kehadiran. Okey, so untuk kehadiran saya dah letak dalam chat box tu. Okay, kamu boleh tengok. Okey, sebelum kita tamat kelas, ada apa-apa tak kamu soalan, apa-apa soalan nak kamu tanya kat saya? Tak ada sir. Tak ada. Okey, kalau tak ada, okey, deadline untuk hantar report ni kamu boleh tengok dalam Google Classroom. Okey, untuk video recording ni nanti saya upload dalam YouTube. Okey, link dia nanti saya letak dalam Google Classroom. Okey. Kalau tak ada apa-apa, itu saja kelas untuk kita hari ini. Okey, terima kasih semua. Thank you, sir. Thank you, sir.